Absolutely. Alright, so thank you semua. So siapa-siapa yang baru masuk ni, anda boleh tag, anda boleh share dan sebagainya. Itu adalah penghargaan besar. Itu anggap itu adalah macam satu yuran belajar ilmu daripada kita, dan insya-Allah saya akan kongsikan bersama dengan peguam tamu kita pada malam ni. Kita kelainan. Hari pertama saya buat kelainan ni untuk saya nak ceritakan, kita nak kisahkan pengalaman kita, alright, tentang 5 alasan fasah. Okay, 5 alasan fasah yang popular di mahkamah syariah. Okay, alright, so tanpa membuang masa pada malam ni, saya tak menyanyi malam ni saya tak menyanyi. Jangan harap saya nak menyanyi malam ni, okay, esok pula. Okay, alright, so saya jemput dengan persilakan Puan Amalina Adam. Okay. Alright, selamat malam. Assalamualaikum Puan Amalina. Ya, salam ya Tuan Fahmi. Okay. Jelas betul suara. Okey ke Puan Amalina? Dengar Okey dengar. Clear. Alright. Ni Puan Amalina pakai tudung warna oranye ni penyokong Belanda ke? Of course. Belanda? Allah, Belanda. Oh. Okey, Puan Amalina dekat mana ni? Rumah dekat di mana? Rumah di Kulim. Kita sekarang di Kulim. Siapa yang duduk dekat Kulim tadi tu sebut, ni adalah orang Kedah. Sebelah lah, kita Sungai Petani dengan Kulim ni bukan jauh pun. Okay, alright. Untuk saya bagi tahu, malam ni tetamu yang saya jemputkan untuk membuat perkongsian adalah Puan Amalina Adam. Puan Farah Diana kata cantiknya Puan Amalina. Okay. Alright. So malam ni tajuk kita, Amalina, kita akan nak berkongsi pandangan kepada follower kita, okay? Buat yang mana yang mungkin baru kenal, yang ni adalah Puan Amalina Adam yang mana dia juga adalah seorang peguam syar'i. Alright, peguam syar'i di mana, ada sijil negeri mana? Buat masa sekarang ni Kedah, Penang. Kedah, Penang. Melaka. Ada terlepas Melaka juga. Ya, Pahang. Okay. Pahang. Okay. Ya. Kelantan. Dengan Kelantan? Ya. Pergi tak semua negeri, 3 negeri yang tadi tu? Yang paling utama adalah negeri Kedah dengan Penang lah masa sekarang ni. Ya, Kedah dengan Penang lah kan. So kita lebih kurang je lah. Alright. Ya. So siapa yang menonton ni, mungkin ada yang menonton dekat saya punya page lah, Fahmi Ramli. Dan sekarang ni Puan Amalina ada live dekat page Puan Amalina juga ke? Tak? Ya. Memang ada juga. Ya, boleh tengok dekat page. Okay, so kita kongsikan kalau boleh yang mana tengah live dekat page Puan Amalina pun kita cuba sebar luaskan. Okay, sebab malam ni tajuk kita adalah 5 alasan fasah yang popular. Okay, alright. Puan Amalina sendirilah kan. Saya bagi peluang untuk Puan Amalina dulu cakap. So alasan apa yang selalunya kalau kata tuntutan fasah ni Puan Amalina selalu bawakan? Okay, yang biasa lah, yang paling first kali kalau kata fasah je, mesti alasan ni dulu. Okey, alasan yang pertama selalunya kalau sebut pasal fasah ni, kita nak kongsikan yang mana yang pertama sekali alasan mestilah fasih nafkah, sama ada cuai, culas ataupun gagal langsung lah. Yang tu yang paling utama lah waktu terkini. Kadang orang dia tak tahu tau, fasah ni dia kata tak dapat nafkah. Tadi Puan Amalina cakap apa, ada kata pasal culas, ada pasal cuai. So apa beza culas dengan cuai? Okey, culas ni, maksud culas dengan cuai ni kebanyakannya ramailah yang tak faham Okey, yang kita bawakan maksud cuai dengan culas ni, dia macam ni. Culas ni makna kata contohlah, kita bagi contoh macam ni. Bulan ni dia bagi, okey, dia cerita kat kita, dia bagi makan, minum, tetapi dari sudut bulan depan dia tak bagi pula. Kalau dia bagi pun dia bagi contohlah, dia banyak duit rumah je, makan, minum, barang dapur semuanya isteri yang buat. Okey. Okey, jadinya dekat situ dia nampak macam sempurna dari segi nafkah tu. Tetapi hakikatnya sebenarnya tak sempurna lah. Disebabkan perkataan culas dengan cuai ni nampak serupa tapi tak sama sebenarnya.
Okey, Okey. berkaitan dengan cuai tu, makna kata bulan ni dia bagi, bulan depan dia tak bagi, tak bagi, tak bagi. Lepas tu mai lagi bulan seterusnya dia bagi. Tapi dia bagi tahu kata dia bagi. Sedangkan dia tak nampak yang 2 bulan lepas tu dia tak bagi. Hmm. Sebab ada setengah Oh, orang ni dia fikirkan um, dia bagi, dia kata dia bagi. Tapi hakikatnya contohlah nafkah RM50 saja sebulan. Rasa hmm, RM50 ni boleh cover apa saja waktu zaman sekarang lah. Nah, iyalah. dia kata dia mampu itu saja. Tapi hakikatnya di situ sebenarnya ada kecuaian dan keculasan lah yang mungkin masing-masing pun tak faham perkataan culas dengan cuai ni. Berbeza lah dengan Oh, gagal langsung. Ha? Gagal okey. langsung ni memang kita faham lah. Kalau kita tak dapat terus lah. Baik. Kalau kan ada Okay. setengah orang kan, dia ada tanya macam Uh-huh. ni tau Maina. Dia kata kalau suami ni, dia Uh-huh. mungkin dia tak bagi duit. Okay? Tapi Okay. dia, suami ni yang macam sediakan rumah, Uh-huh. yang beli barang dapur dan sebagainya Uh-huh. kan. Uh-huh. So, adakah kalau kata suami ni dia tak bagi duit nafkah kan, Uh-huh. boleh tak dia sebagai culas ataupun cuai bagi nafkah? Maksud Tuan Fahmi atas tangan ke? Dia atas Dia lah, tangan ke? dia tak bagi duit belanja lah, tak bagi duit Ha? tangan, tapi dia Ha? bayar rumah, dia Okey. yang beli barang dapur semua lah. Okey. Okey, kalau dekat situ kita nampak memang suami dah bagilah sebenarnya noh. Kalau kita dah Oh, cukup okay. makan, cukup pakai, uh, cukup barang dapur, dia banyak duit rumah, tak kisahlah sewa rumah ke, beli ke. Dekat situ anak kata suami dah bagilah, noh. Berbezalah Okay. dengan duit tangan. Sekiranya kalau suami tu ada duit balance lah sikit, bagilah seorang RM50 pun, yang tu pun kira ihsan suami lah sebenarnya. Kalau ikutkan makan, minum, Oh, pakaian semua tu suami dah bagilah kalau ikutkan yang tu. kalau Hmm. katalah isteri kata Hmm. tak cukup, dia rasa macam Okey. tak cukup benda tu. So, Okey. boleh tak dia tuntut yang tu fasah ataupun dia kena tuntut yang lain? Okey. Sebenarnya kalau isu nafkah ni lah sebenarnya kalau suami bagi tapi tak cukup, okey kita selalu menasihati bahawa sepatutnya kita ada satu tuntutan lagi lah di mahkamah iaitu kita panggil tuntutan nafkah isteri lah. Ha? Ya. Sebelum Okay. kita memfailkan fasah, nah kita ada jalan yang Ah, lain lagi lah selain daripada spesifik fasah. Nah, kita ada jalan ya. lain lagi. Makna kata failkan dulu nafkah isteri. Makna kata Betul. tak kisahlah perbicaraan ke, perbincangan ke di mahkamah. Dan selepas itu kita akan dapat satu perintah. Makna kata perintah tu kalaulah suami masih lagi cuai, culas tak bagi, yang tu munasabah lah kalau selepas pada tu kita nak tuntut fasah. Nah. Baik. So alasan yang pertama yang paling popular untuk tentang fasah ni isu tentang suami gagal bagi nafkah lah nak cerita Ya, betul. Okay. Sama lah, yang tu pun saya pun boleh cakap benda yang sama jugalah. Kalau kita nak tanya, kita nak buka kes pun, memang itu perkara pertama yang kita akan tanya dulu tentang macam mana dia punya nafkah. Sebab dalam mahkamah syariah ni, cerita tentang nafkah adalah cerita yang akan diberi keutamaan oleh hakim. Alright? Okay, Betul. saya bagi peluang sekali lagi. Yang kedua pula, Puan Mina. Mhm. Yang Puan Mina rasa macam selalu berlaku dalam kes fasah yang Puan Mina handle. Right. Yang popular lah, yang kita rasa popular. Okey, yang selalu terjadilah pasal isu keganasan rumah tangga lah. Ya. Mana kata isu dari sudut emosi, fizikal lah. Kalau ikutkan yang ni memang kerap lah. Kalau kalau sebut fasah je mesti isu ni lah akan jadi isu yang utama. Alasan boleh jadi alasan yang utama lah. Dalam masa yang sama, kita dari segi sudut fizikal memang kita boleh nampak dia kena pukul, lebam, luka, tetapi kita tak nampak kalau dari sudut emosi ataupun berkaitan dengan isu mental kita lah. Okey, bagaimana kita nak mengharungi isu pukul itu, kita ada jalan lah sebenarnya Tuan Fahmi. Seperti yang sedia maklum, yang seperti mana yang kita dah cerita, bermacam-macam dah di page masing-masing berkaitan dengan bila kena pukul, kita nak kena buat apa, kita nak kena pergi mana. Kalau berkaitan dengan emosi pun kita nak kena ke mana. Jadi kalau ikutkan
Saya pasti ramai lagi tak tahu nak ke mana. Kalau kena pukul, Ya, kalau kalau kata dari kena, segi emosi. Mhm. kalau emosi, okey. Mhm. Kalau saya Aminah nasihatkan anak guam, kalau katalah Okey. anak guam datang untuk Mhm. private consultation, yang Mhm. katanya, Puan, saya ni tak kena pukul. Tapi Okey. suami saya ni saja mencarut saya kat saya. Okey. Sebutlah binatang apa tak pernah sebut kat saya. Semua dia ada sebut. Contoh dia. Okey, tapi dia tak pernah pukul. Tadi benda tu menyebabkan saya stres dan sebagainya. Okey, Okey. tanya nafas semua okey. Jadi apa yang Puan Aminah akan nasihatkan kalau kata dia stres ni? Okey, selalunya kalau dari sudut stres ni, makna kata ataupun kita kata dari sudut mental lah. Ya. Perkara pertama sekali yang selalu saya menasihati adalah sama ada sebelum ini pihak-pihak ni pernah dah lalui proses untuk kaunseling lah selalunya. Setengah orang ni dia kata dia tak mau kaunseling, dia terus nak filekan perceraian. Okey, perkara pertama yang kita selalu sebut lah pasal isu emosi ni yang melibatkan kesihatan mental ni adalah yang pertamanya kita minta dia refer kepada psikiatris lah. Secretary tu Setengah orang kalau kita suruh refer kepada psikiatris ni dia kata kita tuduh dia gila. Tapi hakikatnya kita bukan nak suruh, kita pun tak kenal. Saya tak pernah perasan pun gila ataupun tak gila. Tapi bila sebut psikiatris ni tolonglah buka, bukan gila. Dia melibatkan mental. Jadi tak semestinya kena jadi gila pun kita kena pergi jumpa psikiatris. Yang tu dah terlambat ada. lah. Ada yang cakap kata Aduh, kita suami dia jadi aduh. gila. Kadang-kadang terbergaduh sikit lah sebab isu gila ni lah. Bila kita Sampai macam tu. jelaskan, kenapa nak kena jumpa psikiatris, okey. Kita nampak kes sama, penderaan tu sama, dia kena pukul di kepala contoh, di kaki, di badan. Kita nampak perbuatan tu sama, tetapi hakikatnya dari sudut simptom tu setiap orang berlainan. Sebab tu kata jangan ikut orang lain. Kalau dia kena maki hamun, bukan semua suami sebut perkataan maki hamun tu sama. Jadinya dari segi sudut mental tu tak sama sebenarnya. Hakikatnya sekarang ni kesimpulan yang saya boleh bagi tahu, jangan ikut orang lah. Kita pergi jumpa pakar, kita masuklah rawatan terapi, kaunseling dan sebagainya, ikut seperti mana yang pakar psikiatris cadangkan dekat kita. Sebab yang itulah yang akan membantu, rekod kesihatan tu yang akan membantu kita dalam mahkamah besok ni untuk mendapatkan medical berkaitan dengan kita punya emosi. Sebab emosi ni dia tak nampak, dia dalaman. Dia tak macam fizikal yang penderaan dari segi pukul ni. Kalau lebam sekalipun, luka sekalipun, kita minta akan refer ke hospital juga atas alasan kalau kawan-kawan dia bukan pakar untuk mengatakan dalam mahkamah kata dia dipukul, luka tu luka yang macam mana. Sebab itulah bila sebut pasal hospital, refer hospital. Betul. Saya setuju. Sebab isu pukul ni pun antara yang popular juga yang mana kita selalu handle. Kalau tengok kita cerita tentang fasah pun kan, tadi kan saya nak kongsi lah dengan perempuan yang Puan Aminah. Saya dekat dalam Telegram saya ada buat satu undian tau. Saya buat undian tentang apa perkara yang menyebabkan isteri paling bengang kalau dia baca satu cerita kes mahkamah ataupun kes rumah tangga. Tak kisahlah naik dekat berita ke kat portal apa-apa kan. So apa yang dia paling bengang dalam isu rumah tangga? So yang paling majoriti undian tu hampir kata 47% daripada berapa ratus orang yang undi tu, majoriti akan kata paling bengang kalau isu pukul. Isu suami pukul. Yang tu adalah satu bentuk perkara yang kita pun rasa macam tak boleh nak terima juga. Ya, betul. Okay? Betul. Sebab itu adalah isu dia menyebabkan, yalah, dia bukan takat melibatkan kesakitan orang tu, tapi kadang-kadang kita pun jadi bengang bila kita tengok rasa macam nak pergi rimbuk aja orang ni kan. Betul. Sama naik. Aminah, dalam pengalaman Aminah sendiri kan, pernah tak ada kes apa yang pernah isteri paling teruk dipukul? Dia sampai tahap macam mana? Okey, ada yang sampai ke mahkamah, sampai bawa tongkat yang sampai dah patah tangan lah. Tetapi orang kata bila melibatkan mental ni ataupun kita kata fasah ni lah isu yang paling berat sekali lah dalam tuntutan
perceraian, sepatutnya lah bila sampai ke tahap kena pukul, sampai ke tahap patah kaki, patah tangan, sampai susah nak ke mahkamah pakai tongkat dan sebagainya. Oh, hampir pakai tongkat Sebaik, di mahkamah. ya, Ush. sampai dia turun kereta pun bertongkat. Kita tanya dia kenapa jatuh ke? Dia cakap tak, sebab suami dia sepak kaki, tangan patah. Tujuh lah. Ya. Jadi jadi yang tu yang kita tengok teruk lah, yang tu belum lagi isu lebam muka pakai reben pergi mahkamah. Yang tu kerap kali jugalah yang kita jumpa sebenarnya, tapi itulah kita kita tak faham lah sampai tahap macam tu sekali dengan pukulan suami. Kalau selalunya kan Aminah, kalau kata Aminah punya kes lah kan, kalau kata suami pukul ni kan, selalu sebab apa yang tiba-tiba suami pukul? Okey, yang selalu yang kita kedua belah pihak lah kan, kita tengoklah secara apa nama, bila masuk dalam pembicaraan ni kan, isu yang paling utama sekali isu duit lah, duit tak cukup. Dan kadang-kadang bila isteri bekerja, duit isteri, kad bank isteri pun ada dekat suami. Jadi bila dah kedua-dua duit dah habis, yang tu lah yang selalunya jadi punca yang paling utama. Yang tu belum lagi isu isteri jumpa SMS dan sebagainya lagi. Bila dalam keadaan macam tu, dalam masa yang sama kadang-kadang isteri pun selalu provokasi jugalah kan bila dah jadi macam tu. Tapi selalu yang paling utamanya pasal isu duit lah, yang tu memang tak boleh lari lah. Dia sebenarnya dia bukan isu tak ada duit tau. Dia sebenarnya isu tak pandai uruskan duit tu. Ya, tak pandai urus, betul. Sebab betul, pada pengalaman kami sendiri pun, kalau katalah isu bergaduh saja kita akan soal dalam mahkamah, apa punca sampai bergaduh teruk macam ni. So isunya dia akan beritahu kata, saya sebenarnya hanya nak tanya, nak bincang pasal duit. Jadi mungkin bukan sehari dua lah kot dah cerita pasal benda pasal duit ni kan. Kadang-kadang sebab short, duit susu anak tak ada lah, duit makan tak ada, kena tanggung sendiri. Jadi kadang bila bengang macam tu, itu yang antara punca tertinggi lah pergaduhan berlaku. Okay. Ya, betul. Menarik apa bila kata tadi, orang pergi mahkamah pakai reben hitam aduh, pakai reben hitam. Bila kita kata, bila mahkamah minta dia buka, kita nampak lah mata dia lebam, pipi dia lebam. Yang tu memang kita tak nafikan lah. Berkaitan dengan pukul ni, walaupun berlaku provokasi, tetapi bukanlah kita membenarkan untuk pukul. Bila dah jadi macam tu, yang tu dah tahap serius lah sebenarnya. Ya. Saya nak ambil peluang sekejap. So yang mana yang menonton malam ni, kalau katalah sekarang ni ada isu berkaitan dengan pukul lah. Okay, kalau berlaku, sekarang ni mungkinlah kita kata susah nak keluar kalau even nak pergi balai polis sendiri pun. So apa yang paling penting sekarang ni adalah untuk buat panggilan Nur dulu, talian Nur. Sebab sekarang ni dia lebih kurang macam PKP yang lalu. PKP yang lalu pun kita banyak macam untuk galakkan kalau kata berlaku apa-apa pun buat telefon talian Nur dulu. Jadi kalau nak tahu tu anda kena google lah talian Nur tu buat nombor apa sebagainya. Sebab bab pukul ni jangan main-main, tambah-tambah kan dalam 2-3 hari yang lepas tu kita ada tengok satu berita pasal isteri tu sampai masuk hospital patah riuk semua kan. Kata benda tu yang paling orang geram lah. Kalau saya tengok kita pun tak faham. Geram pun ada rasa macam nak ribut rasa macam tu. Betul. Okay. Alright. So, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, Mina. Okey, selalunya kalau alasan yang ketiga ni yang kerap kita tahulah. Yang popular lah selalunya yang alasan ketiga ni adalah pasal isu poligami, pasal isu ketidakadilan dalam berpoligami lah. Okey, menarik ni. Poligami tidak adil Betul, yang mana perkataan poligami tidak adil ni kita nampak macam simple, tetapi perkara tu melibatkan emosi sebenarnya. Berlaku juga darul tu yang kita kata tadi tu, yang mana kes yang saya lalui pasal isu ketidakadilan dalam poligami tu memang sabit lah atas alasan yang pertamanya biasalah isu nafkah. Walaupun kita nampak
isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat ni, walaupun kita nampak ada 4 isteri. ya 4 isteri yang mana kita nampak macam simple tau. Okey, isteri pertama diberi RM600, isteri kedua diberi RM300, isteri ketiga dia ada tangga pula. Mai tang isteri keempat ni dapat RM100 je. Kalau ikutkan bila dah jadi isteri tu semua kira level isteri. Tak boleh kita bandingkan 600, 300, 400, tak boleh lah macam tu. Salah lah kalau ikut. Okey, jadi kita bila kita isukan pasal isu culas dan cuai berkaitan dengan nafkah, yang mana perkara yang paling penting sekali isteri ni kena buktikan lah yang dia tak dapat nafkah tu. Cara pembuktian, yang paling penting sekarang ni isu saksi lah yang melihat kalau isu ketidakadilan dalam poligami ni. Okey, dalam masa yang sama isu giliran bermalam, yang tu pun jadi isu. Okey, memang kita nampak benda tu simple. Isteri pertama 6 malam, isteri yang lain ikut giliran. Minggu depan orang ni, minggu depan orang tu. Kalau ikutkan macam tu pun boleh dimasukkan dalam isu fasakh, tetapi beban pembuktian tu tinggi lah kalau dalam isu ketidakadilan dalam poligami. Jadi isu tu pun boleh dibenarkan. Okey. Dia menarik juga, tapi kan kalau katalah kan, sebab biasanya berlaku isu poligami tak adil ni, kadang-kadang orang akan tanya juga sebab suami dia ni tak kahwin pun dekat Malaysia. Mungkin dia ada isteri kedua tu kahwin semua tu melalui kahwin dekat Siam contohnya, ataupun mungkin dia nikah tu nikah sindiket. Okey. Boleh tak kita masukkan poligami poligami tidak berlaku adil tu? Okey, dia sebenarnya sebolehnya lah kalau betul suami kita tu berkahwin ataupun kita ada bukti kata dia berkahwin, sepatutnya kalau kita tak ada bukti sekalipun, perkara pertama yang perlu kita buat adalah yang tu pun melibatkan emosi sebenarnya lah. So lebih berkaitan emosi. Ya, lebih kepada emosi sebenarnya. Cuma kalau suami tak daftar perkahwinan, kita boleh buat report sebenarnya. Kita buat dulu report untuk siasatan. Benda ni bukan report di mahkamah lah. Report di Pejabat Agama lah untuk siasatan lah. Kalau kita terjumpa sijil nikah luar negara ke apa ke. Paling benda pertama yang kita kena buat, bawa sijil nikah tadi tu ke Pejabat Agama untuk buat siasatan dan sebagainya lah. Dan selepas pada tu kalau terbukti pihak-pihak ni berkahwin tanpa kebenaran, memang automatik dia kena panggil untuk buat pengesahan nikah lah, poligami. Jadi kalau ikutkan berbanding dengan poligami yang berdaftar ni, peluang dia untuk fasakh ni sebenarnya lebih tinggi lah. Cuma kalau yang tidak berdaftar tu dia panjang sikit cerita dia. Dia panjang sikit step dia nak buat. Dia tak boleh terus kepada fasakh kalau dia ada kalau dia tak ada emosi report tadi tu. Ya, betul. Saya setuju dengan Puan Aminah sebab kita pernah juga melalui fasa ni yang mana ada isteri yang mendakwa kata suami dia ni nikah dekat Siam. Jadi ada isteri nombor 2, ada isteri nombor 3. Jadi dia nak bawakan, dia kata suami dia ni poligami tapi tidak berlaku adil. Perempuan yang menonton ni mungkin ada yang tak tahu tau. Dekat dalam kes fasakh yang ada dalam Mahkamah Syariah, dalam undang-undang salah satu yang membuatkan isteri boleh tuntut fasakh adalah poligami tidak berlaku adil. Cuma poligami tidak berlaku adil ni dia tak boleh nak dibawakan ke mahkamah kalau katalah tak ada pernikahan poligami yang disahkan lebih dahulu. Macam contoh jumpa sijil, macam Puan Aminah kata tadi, jumpa sijil nikah Siam. Tapi benda tu tak dalam status suami kita dekat Pejabat Agama tu, masih lagi status dia single married. Maksudnya dengan puan tu sahaja kan. Jadi kita tak boleh nak bawakan poligami tidak berlaku adil. So betul macam Puan Aminah kata tadi, cerita dia akan jadi panjang sikit, yang mana kita kena maklumkan kepada Pejabat Agama. Maklum Pejabat Agama dulu, biar Pejabat Agama buat siasatan. Kalau macam saya akan kata tadi bagi tahu Pejabat Agama, suruh pergi tangkap, buat rush dulu. Bagi tahu kaluat ke apa kan. And then baru dia ada keterdesakan sebab dia tak ada orang boleh paksa tau. Kalau kata dia balik main nikah kat Malaysia, balik main Malaysia, ada orang pergi paksa
untuk pergi pejabat agama pergi mahkamah untuk sahkan. Tak ada macam tu. Jadi nak bagi dia rasa macam terpaksa tu, kita kena buat laporan pejabat agama, biar dia senang tahu sikit nanti ni. Betul. Kena libatkan pejabat agama. Tadi kita ada orang tanyakan kita tentang cerita tentang pukul tadi kan. So kalau katalah berlaku masalah berkaitan dengan pukul, dalam tempoh PKP ni apa yang perlu dilakukan adalah telefon talian Nur. Ni adalah talian Nur. Talian Nur adalah 15999. Okay. Yang ni kalau boleh save lah dalam number masing-masing talian Nur ni. Sebab jadi apa-apa perempuan kalau katalah berkaitan dengan domestic violence ni, jangan tunggu. Telefon je tu yang dulu. Sebab saya dapat satu panggilan, bukan dapat panggilan, saya dapat cerita kawan saya dekat Kuala Lumpur, dia bagi tahu bukan takat cerita dia suami isteri yang bergaduh saja yang telefon. Ada anak yang telefon pun ada. Anak telefon dia dia asyik kena pukul ke, ataupun anak asyik selalu dengar mak dengan ayah bergaduh pun ada juga telefon. Okay, so tak apa. Dah ada platform macam tu, kita gunakanlah sebaik yang mungkin. Okay, yang tu boleh jadi bukti juga nantilah. Betul. Okay, so alright. Tadi Amainah dah share 3. Right, saya akan share yang keempat. Alright, yang keempat yang biasanya berlaku adalah, kalau dekat sini mungkin banyak lah, tapi tak tahu kat tempat lain macam mana. Saya rasa macam sama juga. Iaitu isu suami terlibat dengan jenayah. Sama ada dia jenayah tu jenayah saja ataupun jenayah tu sampai ke penjara. Okay, baik. Yang ni Amin dah pernah lalui tak? Ada yang kes penjara ke? Kes pasal yang sampai ni? Pernah lalui. Pernah lalui. Kadang kita sendiri yang berurusan di penjara dan sebagainya. Penjara? Pernah pergi penjara mana? Yang selalu kira kerap lah yang kita selalu pergi penjara pun, penjara Al-Ustaz dengan penjara Pokok Senar. Hak tu memang selalu sangat lah. Selalu sangat kan? Penjara Al-Ustaz dengan Pokok Senar. Sebab dekat situ biasanya isu berkenaan dengan dadah. Okay, so dekat, kalau tak tahulah kat tempat hampa semua yang lain ni macam mana, tapi kalau macam dekat belah-belah utara ni, cerita ayat ketum tu, cerita biasa kan. Jadi kalau katalah yang antara popular untuk tuntutan fasah biasa dibuat adalah suami terlibat dengan dadah ataupun mungkin suami dah dikenakan hukuman penjara. Okay, baik. Dalam undang-undang perempuan, apa yang saya nak kongsikan, kalau katalah suami ni dia ada terlibat dengan jenayah dadah, tapi kan dia tak pun dihukum, cuma anda yang tahu. Dekat rumah kadang-kadang Mina, orang isteri ni dia tahu dekat suami dia ni terlibat dengan dadah. Dia ada simpan barang lah, dia ada ambil gambar dan sebagainya kan. Tapi ramai orang dia tak tahu Dia ingatkan benda tu boleh jadi bukti kepada fasah. Dia tak boleh menjadi bukti. Sebabnya kalau kita nak mendakwa suami ni terlibat dengan jenayah dadah contohnya, kita kena tahu dia perlu ditangkap terlebih dahulu, didakwa dan dibuktikan bersalah. Jadi kalau kita simpan barang-barang yang berkaitan dengan dadah tersebut, takut nanti ni kita juga terlibat, kita akan bersifat pula. Pernah ada tak macam tu? Penuh. Kadang-kadang letak kat gambar siap. Tapi saya ni kadang-kadang saya meletakkan diri saya sebagai peguam suami. Saya kata boleh je. Saya kata puan yang punya, bukan suami. Sebab ada kat puan. Betul. Saya lagu tu lah. Ya. Patutnya kena report lah. Yang tu mungkin gambar. Dekat saya pernah ada dia buat main bekas. Bawa macam tiup. Saya kata puan, kalau puan simpan lagi macam ni, puan tak keluar saja daripada firm saya ni, tak pergi ke balai polis, puan jangan marah kalau kata puan kena tangkap. Right? Betul. Kenapa? Sebab bila kita sebut benda tu adalah jenayah, kita tak boleh kita yang bertindak tu sebagai orang yang nak bagi bukti tersebut. Alright? Sebab bila sebut jenayah, dia akan perlu melibatkan kepada pihak berkuasa. Okay? Pihak berkuasa dalam kaitan dengan jenayah ni, kalau paling umum polis lah. So kalau kita isteri, alright, kita kena maklumkan kepada polis.
Kena maklumkan jenayah tersebut. Sayang macam mana pun kat suami, kalau kata terlibat dengan dadah ke apa-apa jenayah sekalipun, jangan simpan, kena buat laporan polis. Kena buat. Ingat cerita anakku Sazli tu. Dia dah tunjukkan dah apa yang berlaku. Dia tahu, ayah dia sebelum tahu kata jenayah apa semua tu kan. Tapi sebab dia dia kesian semua, akhirnya last kali dia punya cerita anakku Sazli tu, cerita Piramli. Apa tengok dah cerita Piramli? Aminah tengok tak cerita Piramli? Tak tengok apa. Tengok. Okey, cerita last kali tu dia bagi tahu kata apa? Baru dia telefon. Dia tak, time tu dah tak ada, dia kata time baru aku belajar. Dia bagi tahu lah kata yang tu perlu dilakukan. Sebab jenayah ni dia tak boleh simpan-simpan. Kita kena bagi pihak yang berkuasa. Kalau polis pun boleh, AADK pun boleh. Tapi standard kita umum telefon polis lah. Okay. Baik, itu kalau kata yang keempat lah, kalau kata yang popular untuk tuntut fasah. Tapi dadah ni, kalau contoh dadah semata-mata, dia dihukum penjara. Dalam fasah juga, dia ada satu peruntukan yang mana dia sebut jika sekiranya suami dihukum penjara lebih daripada berapa tahun daripada Aminah ada enactment lebih pada 1 tahun penjara. Lebih daripada 1 tahun. Ya. Betul. Okay. So maksudnya dia mesti dihukum penjara. Tapi kalau katakanlah kan kita mungkin lambat sangat benda tu, kadang-kadang nak hukum setahun pun nak tunggu, kadang-kadang dia masih tempoh reman. Jadi biasanya orang tuntut fasah ni dia convert kepada cerita tentang tak dapat nafkah ataupun dia akan masukkan isu jenayah dadah semua ni dekat dalam isu berkelakuan keji. Dalam berkelakuan keji. Sebab apa? Bila dadah ni kita tahu benda yang keji lah. Bila dia berkelakuan keji mengikut hukum syarak, so melekatlah dengan isu fasah dekat dalam peruntukan undang-undang tu. So ada kaitan kat situ. Cuma sebab kalau katalah penjara, kadang-kadang kan suami ni dia mungkin ambil dadah tapi dia tak kena penjara. Dia mungkin kena dalam tahanan AADK. AADK dan penjara tu dua benda yang beza. Kadang-kadang AADK ni sendiri nak pergi pun boleh, nak serah diri pun boleh. So dia latihan kat situ. So itu pun boleh masuk juga sebagai berkelakuan keji sebab dia dah terbukti kata melakukan perbuatan jenayah tersebut. Tu antara popular punya reason lah kalau kata isteri tuntut fasah. Yang keempat. Cuma ada tambahan lah pasal isu nafkah tadi tu. Pastikan kalau kita masih dapat nafkah daripada mertua, contohlah kita duduk dengan ibu bapa mentua, kita tak boleh bagi tahu kata kita tak dapat nafkah lah. Selagi mana kita duduk makan, kita duduk lengkap lah dekat ada tempat tinggal. Jadi kalau nak isukan pasal isu nafkah ni kurang sesuai lah, lebih kepada dadah lah kalau ada isu nafkah dengan dadah. Sebab kadang-kadang betul juga kan ada yang duduk dengan mentua. Duduk dengan mentua. Tapi anak ada, maksudnya suami kita tu dia ada terlibat dengan dadah. Dalam masa yang sama dia tak bagi nafkah, cuma mertua yang tanggung nafkah kan. Betul. Sebab ada je yang macam tu. Betul. Dia lebih kepada kalau kata ada tanggung nafkah tu, jadi tak bolehlah kita bawa isu nafkah kan. So bawa lebih pada tak sesuai. Yalah, sebab kalau kita tengok dalam lafaz taklid pun kan, kalau kita tengok dalam lafaz taklid pun dia sebut apa? Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Ramadan berturut-turut atau wakil aku tidak datang kepada nafkah. So kalau kata ada wakil datang bagi nafkah, jadi tak bolehlah nak bawa isu tentang nafkah tu. Mana kata ni kita minta yang tu clear lah pasal nafkah tu. So ni macam ada kaitan dengan alasan yang pertama tadi lah kan. Ya, betul. Alright, so alasan kita yang kelima sebelum kita nak ambil soalan ni Mina. Alright, alasan yang kelima yang biasanya yang kita bawakan untuk kes rumah tangga ni, kes fasah ni, dia ada kaitan dengan benda yang sekarang ni tau viral. Hari ni ada satu viral tapi cerita dia bukan kahwin pun. Dia cerita tentang seorang lelaki yang dia ada dia kantoi, dia 7 tahun couple kan. Jadi dia couple sampai
Ada tu lah. Tak tahu lah hari ni viral benda tu. Ya. Kat Benda video tak tahu TikTok. lah. Ya, so yang kelima alasan yang popular sangat tentang kes pasah ni di Mahkamah Syariah, isu berkaitan dengan curang. Curang. Baik. Mungkin ada yang yang dah tahu. Cuma apa yang saya nak maksudkan, curang ni dia ada kaitan dengan dia ada kaitan dalam undangan. Dia tak adalah spesifik dalam fasah tu. Dia cerita tentang isteri boleh tuntut fasah sebab curang. Tak ada. Cuma dia ada kaitan dengan berkelakuan keji tadi. Ataupun dia ada terima satu tu. Dia tulis berkawan dengan perempuan jahat kot. Maksud saya. Kan? Ada dalam enakmen, ada. Ya, ada. Ada, saya tunjuk kan. Enakmen keluarga Islam mana hari ni. Okay, right. Ada kan? Ya, ada. Pasti. Mana section 53. Okay. Right, dia kata apa? Section H-2. Berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut hukum syarak. Right. So yang tu adalah ada salah satu kaitan yang mana ada kaitan dengan isu curang lah. Personally saya banyak yang kes-kes yang macam tu, yang mana paling yang saya tak boleh lupakan adalah kes yang berkaitan dengan suami ni, dia ada couple dengan wanita lain, bukan isteri. Maksudnya tak ada kaitan lah, tak ada kaitan dengan saudara mara ke sebagainya. Dan yang seterusnya kita dapat dakwaan. Isteri ni tak dakwa kata suami dia ni dia simpan video lucah. Dia simpan video lucah dekat dalam rumah dia atas almari. Dia kata, saya tanya kat dia macam mana kita tahu, macam mana kita nak buktikan. Dia kata sebab dia nak, masa dia kemas-kemas rumah tu, dia tengok dekat atas almari, dia mungkin nak sapu-sapu sebagainya. Kata nampak macam-macam, banyak sangat DVD. Dia kata, ni cerita DVD lah. Sekarang ni mungkin kita tu dah macam kurang lah cerita DVD ni kan. Okay, so tapi saya kata kat dia, kalau isu cerita tentang curang, berkelakuan keji macam ni, dia sukar. Sukar sangat-sangat. Even macam mungkin lah kan, biasanya isteri dia akan bawakan kepada peguam, dia akan tunjuk kata ada screenshot, ada panggilan dan sebagainya kan. Yang tu pun dia sukar kalau kata suami tak mengaku. So dalam kes saya tak boleh lupa Minam adalah kes suami ni mengaku. Itu yang dalam pembelaan tak mengaku. Ya, selalunya macam tu lah. Dia kata menafikan dan meletakkan beban pembuktian. Tak apa. So, kita pun bagi tahu katalah yang ni alasan ni puan, alasan ni mungkin sukar. Kalau kata dia mengaku, selesai. Tapi kalau dia tak mengaku, kita tak boleh kata apa. Right? Tapi nak cerita masa bicara tu, kita tekan push sikit je kan. Betul tak? Ada simpan DVD dekat dalam rumah. Betul. Mengaku. Betul. Selalunya macam tu lah. Dia bagi alasan, dia kata sebab sebab isteri layan tak elok macam tu. Betul. Kadang tak betul juga lah. Tu kadang ada pelik-pelik juga alasan dia pun. Kalau dia bagi tahu kata saya tak tahu saya dianiaya ke, mungkinlah boleh terlepas. Tapi disebabkan dia mengaku, tak boleh kata apalah. Baguslah dia satu sudut tu dia menipu. Betul, dia mengaku, betul. Ya, cuma curang ni payah sikit lah kan. Cuma dia dakwaan ataupun alasan yang popular je lah. Betul. Okay. Dia sebab isu curang ni dia selalu kena ada pengakuan. Kalau tak ada pengakuan ni dia susah sikit. Walaupun kita ada gambar, kita ada video, kita ada SMS, selalunya WhatsApp lah. Ya, WhatsApp. Tapi kalau tak ada pengakuan tu sangat sukar sebenarnya. Nampak mudah tapi sukar lah. Nampak mudah tapi sukar sebab biasanya masalah dia dekat bukti. Kerana kalau kita ada gambar kan, kita gambar kita pun kita screenshot. Kita pun mungkin dapat daripada handset suami contoh dia. Tapi masalahnya adalah benda tu adalah bukti sekunder tau. Bukti yang kita panggil apa, macam fotokopi sahaja kategori dia. Betul. So, bukti yang asal tu ada dekat mana?
Ada dekat dalam aset suami lah. Jadi kalau kita tak ada, kita pun tak boleh nak buktikan benda tu sebagai bukti yang keras. Saya selalu kata kan yang saya selalu kata, kalau katalah nak buktikan kes curang ni kan, betul-betul kuat, orang yang curang tu, pihak yang ketiga tu datang jadi saksi ke mahkamah. Saya lah pasangan tersebut. Ada orang nak mengaku? Memang tak ada lah siapa mengaku. Cuma yang selalu jadi sedikit kebarahan lah antara peguam dengan anak guam ni, isu dia kata suami dia mengaku dalam SMS. Sedangkan pengakuan dalam SMS tidak dikira lah. Dia kena main mahkamah, mengaku depan mahkamah dan di hadapan mahkamah lah. Yang tu baru kita dikira. Betul? Kadang-kadang ni kan orang kata, tuan masa dekat rumah ni mengaku. Ataupun dia kata ada pengakuan dekat depan orang saksi-saksi ni lah kan. So pengakuan yang paling betul sekali kalau kata nak terima seratus patih ni, pengakuan mesti di hadapan hakim. Jadi dia tak boleh pengakuan tu kat depan orang lain. Tu masalah dia. Jadi selalunya dia ada kaitan dengan kes lepas cerai. Dia cuma satu lagi selalunya isteri ni dia menuduh suami dia berzina. Perkataan zina tu kena hati-hati sebenarnya. Walaupun dia kata dia tengok SMS, dia tengok video dan sebagainya, tapi perkataan berzina tu kena hati-hati sebab bila kita tuduh berzina, kita kena ikut kiraan untuk saksi tu seramai 4 orang saksi lah yang kena lihat perzinaan tu. Kalau kita zina ni adalah satu satu jenayah. Dia satu jenayah di bawah undang-undang jenayah Islam. Alright. Jadi bila kita sebut jenayah, dia bukan tugas kita, bukan tugas peguam, bukan tugas mana-mana pihak, tetapi dia tugas kepada pejabat agama. So katakanlah penonton kita ni ada yang mungkin ada dengar isu macam tu, ada berlaku kepada diri dia ataupun kawan dan sebagainya. So kalau katalah ada benda macam tu, kena laporkan kepada pejabat agama. Sebab jenayah zina ni dia adalah jenayah yang perlu dibuka kes oleh pejabat agama. Dia sama orang macam penguatkuasa agama ni macam polis lah, polis syariah lah cerita dia. Kalau kata tadi berlaku jenayah biasa, curi ke, dadah ke, kita bagi tahu polis ditangkap, polis buat siasatan. Ada kes, polis buka. Kalau tak ada kes, polis tak buka. Right? So sama macam zina. Kalau kata pejabat agama ni dah tangkap, tak boleh nak bawa kes ni berkaitan dengan zina sebab tak cukup bukti kan. Bukti zina ni lagi ketat, dia 4 orang saksi lagi. Betul. Unless kalau lelaki ni mengaku lah. Betul. Kalau mengaku semua selesai. Yang cerita dia sekarang sebab tak mengaku. Bila tak mengaku beban bukti betul. Beban bukti dekat yang tuduh ni. Jadi tinggilah kalau yang kita menuduh ni dia tak mau mengaku. Jadi tang zina tu kena hati-hati. Pastikan buat laporan ikut prosedur yang telah ditetapkan lah. Betul. Right. So itu adalah antara 5 yang top lah alasan fasah ni. Saya boleh bersetuju yang Amainah sebut ni semua ni lebih kurang sama macam ranking dengan saya juga. Iaitu yang pertamanya berkaitan dengan nafkah. Sama ada suami tak bagi langsung ataupun culas. Yang keduanya tadi Amainah tentang isu pukul. Pukul dengan emosi darah syar'i. Isu lazim menyakiti, lazim menyakiti yang tekanan emosi. Yang ketiga berkaitan dengan poligami tidak berlaku adil. Yang keempat saya kongsikan adalah isu mengenai apa tadi yang keempat tadi. Curang dulu ke? Bukan curang lah sekali. Bukan, curang lah sekali. Yang keempat penjara dan juga suami melakukan jenayah. Yang kelima adalah berkaitan dengan curang. Yang ni yang selalu. Kalau tengok dekat mana-mana negeri pun, standard alasan fasah ni yang berlaku, inilah lebih kurang sama saja. Pimai tang tu orang panggil. Betul. Saya nak tanya Amainah lah. Yang ni personally sebelum kita nak ambil soalan daripada orang ni kan. Apa pengalaman yang tak boleh dilupakan yang Amainah praktis bawakan kes fasah yang tak boleh dilupakan lah. Saya tak boleh kata rare lah, yang paling tak boleh lupakan lah.
Okey, yang tak boleh lupa sekali lah pasal satu kes fasah ni lah yang berlaku di sebuah mahkamah ni, yang mana suami ni dia sangat marah dan dia seorang yang panas baran lah, yang tak boleh kontrol dah, sisit nak marah. Okey. Jadi dia terlampau marah dekat isteri dia sebab isteri dia memfailkan fasah. Jadi dia pun kononnya nak bagi kerjasama lah. Okey. Selepas pada dia melihat isteri dia duduk di depan bersama peguam dan dia tak hadir bersama peguam, dan selepas tu kita tengok dia keluar daripada mahkamah, kita pun tak apalah, dia nak ke mana dia keluar daripada mahkamah kan. Jadi rupanya dia ambil satu botol kosong, dia buat macam asid, dia kencing dalam botol kosong tu. Jadi biasalah bila dia panggil isteri dia keluar, kononnya nak berbincang. Jadi dia simbah air kencing tu dekat muka isteri. Allah. Jadi isteri tu ingat asid lah sebab memang macam dalam botol asid. Rupanya air kencing saja no. Jadi yang tu bagi saya lah, kalau kita marah macam mana sekalipun, tolonglah bukan dekat public. Kalau nak marah sekalipun kita marah dekat rumah. Kalau perbuatan itu bagi saya tak sesuai lah buat dekat dalam keadaan orang tengah ramai, malu lah kan. Okey, jadi yang tu lah yang paling saya tak boleh lupa lah, isu air kencing jadi macam asid. Oh, jadi macam asid kita dengar ni kita rasa macam asid dah, geli lah. Tapi kan betul kan. Jadi kan yang isteri dia pun kelupuk, menggelupuk kan bila ingatkan asid. Tiba-tiba air kencing saja. Ni dekat mahkamah mana masa tu? Mahkamah TET. Tak boleh nak bagi tahu lah mahkamah mana. Okey, saya pun dia tak adalah saya tapi kes orang lain. Lebih kurang macam ni juga. Dekat mahkamah TET, dekat Kedah. Saya bagi tahu itulah. Dekat Kedah. Ya. Dia yang tadi pun botol kan? Yang ni bukan botol. Yang ni plastik tau. Plastik ayak TO tu. Keluar mahkamah kan? Dia dia mungkin pihak nak keluar and then dia bincang kuasa dengan dia. Kita duk tunggu kat luar tu, mungkin kita tengah tunggu kes dipanggil lah sebagainya. Kita tengok kan, dia lari kan, tengok ada orang lari. Ingat lari bersekor, dia baling plastik. Lepas tu isteri ni, kita ingatkan benda ni macam apa, sihir ke apa kan, terkejut lah. Dia lari macam tu saja. Lepas tu awak bau satu macam ni. Rupanya ingatkan dia baling sihir ke apa. Bau air kencing. Hari tu dah lah bau petai. Biut Ya, memang. Kira yang tu habis kesudahan lah, air kencing. Tapi kita tak faham kenapa buat macam tu. Mungkin memang selalu kot buat macam tu. Sebab selalunya takkan secara tiba-tiba. Jadi kalau kata berlaku macam tu, yang ni buat laporan polis, dia mungkin akan di-charge di bawah kanun kesaan lah. Sama ada dalam bentuk apa benda khianat dan sebagainya lah. Tengoklah yang mana sesuai. Tapi asalnya polis boleh tindakan lah sebab benda ni adalah berkaitan dengan keselamatan juga sebenarnya. Ya. Okay. Tu menarik juga tu. Menarik cerita pasal panas baran saya ada kalau kata saya punya pengalaman, saya mungkinlah banyak pengalaman berkaitan dengan bergaduh. Tapi saya rasa macam benda tu semua bila dah terlampau banyak cerita pasal bergaduh ni, dia tak rasa macam benda tu dah tak rasa macam benda tu dah rare dah. Tapi apa yang saya boleh tak boleh lupakan adalah kisah mengenai seorang isteri yang dia nak tuntut fasah dalam keadaan yang memang dia dipukul teruk lah. Yang saya selalu cerita, itu adalah kes pertama saya. Okay, kes pertama berkaitan dengan fasah, seorang isteri yang ditumbuk, patah gigi daripada muka dia asal elok tau Maina. Patah gigi depan ni. Dia semua teruk sampai macam tu. And then kemudian dia suami dia ni tak pernah mai ke mahkamah, tapi dia ada satu payah juga sebab nak buktikan tentang pukul tersebut. Tapi
Mungkin benda tu orang nampak macam biasa, tapi pada saya sebab yang tu adalah first case saya, case berkaitan dengan fasa, yang mana saya dapat tengok perempuan tu. Okay, perempuan tu dia menangis berterima kasih sangat-sangat sebab saya dah berjaya melepaskan dia. Sebab dia kata, Tuhan terima kasih kerana tolong lepaskan saya daripada hidup dalam neraka ni. Dia dah rasa macam tu. So saya rasa itulah kes yang kita lupakan. Padahal ada banyak lagi, tapi sebab yang tu kes yang pertama lah. Betul. Selalunya bila kita rasa kepuasan tu bila fasa tu sabit lah, no? Lepas tu kita rasa berpuas hati lah sebab kita dapat lepaskan daripada yang kata neraka tadi tu kan. Kalau cerita macam ni Mina, kadang-kadang ni lelaki kan kata kita yang nak merobohkan rumah tangga orang. Selalu sangat. Tapi kita selalu bagi tahu. Kita ni tak ada pun nak suruh orang tu bercerai, tapi sebabkan isteri dia tu isteri dia tu yang nak keluar. Jadi kita ni hanya proses perundangan di mahkamah sahaja. Ya, betul. Proses perundangan dekat mahkamah ni dia bukan proses yang mudah. Ada kes fasa yang kena tolak sebab tak memenuhi prosedur. So dia perlukan uang untuk mempermudahkan tersebut. Ya. Cuma bila kita sebut pasal fasah ni sebenarnya fasah ni adalah satu proses yang sukar, yang mana emosi mental pihak-pihak yang memohon ni dia dah tak stabil. Jadi sepatutnya bila tak stabil tu kita jangan, kalau orang Utara kata jangan duk gagah nak file seorang-seorang. Kita dapatkan dulu khidmat nasihat, kita tengok dulu kes kita sesuai dengan keadaan macam mana sebab mental isteri tu tak stabil. Walaupun kita dia kata dia boleh bawa kes seorang-seorang, sebenarnya orang lain melihat dia tak boleh sebab mental dia kacau. Sebab tu kata bila nak file fasah ni kena ada persediaan yang rapi lah baru kita nampak kes kita nak ke mana. Betul. Saya setuju itu. Sebab kadang-kadang orang kata benda ni tak penting. Sebenarnya benda ni penting sangat-sangat sebab kita nak kena tahu dahulu apa kekuatan kes kita, apa strateginya, bagaimana bukti dia. Itu semua perlu dapat nasihat. Okay, alright, kita ambil soalan. Boleh Aminah? Ya, boleh. Mana? Saya tadi dia banyak sangat ni bila dah bubuh dekat sini ni tak dan hampa ni pergi bubuh soalan dah awal macam ni pun dah bubuh dah. Okey. Soalan ni. Nas Abdullah. Apa ganti rugi boleh dituntut jika kes penderaan ni Tuan Fahmi? Oh, soalan ni kepada saya. Okey. Alright, macam ni siapa yang tulis soalan okeylah tulis soalan, nak minta saya jawab boleh, nak Puan Amalina tulis boleh, bagi jawab pun boleh. Okey, boleh tulis soalan lah kali, siapa nak jawab anda boleh pilih. Alright, so Puan Nas Abdullah, apa ganti rugi? Okey Puan, bila cerita tentang penderaan ni, baik, dalam undang-undang keluarga Islam tidak ada pun sebarang bentuk kita panggil pampasan. Okay, dia tak ada pampasan berkaitan dengan macam kecederaan apa-apa. Dia macam kalau katalah kan berlaku pergaduhan ni yang tak ada kaitan antara suami isteri contoh dia. Okay, anda mungkin bergaduh dengan kawan ke, so sampai bertarik rambut, mendatangkan kecederaan, sakit kepala, sakit badan semua ni. So kita boleh buat tuntutan pampasan di bawah undang-undang TOT. So yang ni dekat mahkamah sivil. Okay, macam kes tu lah prasarana tu. Kan kereta api bertembung boom tu, and then ada yang cedera tu kan. So ada yang saman prasarana sehingga berapa juta kan. So macam yang tu kita panggil pampasan. Tapi kalau katalah berlaku penderaan ni Puan, dia Puan Nas Abdullah, kita tak ada dalam mahkamah syariah, kita tak ada bentuk pampasan kepada isteri yang dipukul. Okey, cuma kalau katalah berlaku sabit perceraian secara fasah contoh dia atas sebab pukul tersebut, okey, apa yang kita boleh tuntut adalah sebagai seorang bekal isteri, anda layak untuk buat tuntutan muta'ah, okey, iaitu sagu hati selepas perceraian. Baik, dalam kes muta'ah ni dia bukan bentuk macam pampasan.
Mut'ah ni maksudnya sagu hati. Dia sagu hati selepas perceraian. Cuma dalam kes mut'ah ni, kita boleh cerita apa sumbangan kita, apa pengorbanan kita, apa ranjau dan duri yang berlaku. Aku guna dah ayat bombastik ni. Okay, ranjau dia yang berlaku dalam rumah tangga. So kita boleh ceritakan benda tu semua. Okay, cerai dulu macam mana dan sebagainya. Maksud, so bolehlah kita cerita. Kenapa kita tuntut 50,000 ni? Contoh, sebab saya layak untuk dapat 50,000 ini kerana tempoh perkahwinan. Kemudian dalam tempoh perkahwin ni saya kena pukul banyak kali, tapi saya tak pernah pun buat laporan polis untuk tangkap, contoh dia. Tapi kali yang keberapa ni baru saya buat. Sampailah mahkamah sabitkan fasah sebab pukul. Tu semua tu nilai tambah. Okey, nilai tambah kepada mut'ah anda tersebut. Okey. Aminah ada kes macam ni? Ada yang nak minta pampasan? Oi, ada yang nak minta sampai 100,000. Jadi saya kata mut'ah ni bukan pampasan walaupun dia tegakkan isu dia kena pukul. Nah, mana kata mut'ah ni sekadar yang munasabah je lah. Nah. Okey. Nak tanya puan. Mainah lah. Kalau kes masuk campur family ni kenapa? Kenapa? Wah, tak tahulah, macam pendek pula soalan ni. Kita ambil alih lah, kita tak faham juga. Mungkin dia soal tu masa Puan Aminah ni tengah bagi tahu guys. Okey, saya bagi Kak Aminah ni Thomas Tomel. Assalamualaikum. Nak tanya, suami dah 5 bulan tak bagi nafkah and tak berhubung lagi dan saya sudah failkan cerai tuntut fasah kat mahkamah sebab suami tak nak bercerai. Jadi apa soalan ni? Okey, tak apalah. Katakanlah yang ni dia minta nasihat. Okey, Puan Aminah, apa nasihat dia? Kalau katalah suami dah 5 bulan tak bagi nafkah, dah tak berhubung lagi. Alright. Apa nasihat dia? Okey, bila kalau dah kata filekan kes di mahkamah, jadinya kena lihatlah isu apa yang isteri tu bawa ke mahkamah. Dah memang tentulah isu nafkah. Jadinya bila berkaitan dengan isu nafkah, macam mana yang saya sebut tadi, kena tentukan dahulu sama ada cuai, culas ataupun gagal langsung. Okey, apabila berkaitan dengan nafkah je kena melihat dua perkara tu lah, gagal langsung ataupun cuai, culas. Kalau lari daripada dua skop ni, mana kata besok ni kita beban pembuktian tu dia jadi celaru, keliru. Jadi kalau isu nafkah, kena pastikan betul-betul lah yang suami tak bagi dan kita tidak tinggal sekali dengan betul. Yang tu yang paling utama dia. Jadi bila puan dah filekan kes fasah ni, makna kata puan kena lihat semula lah apa isu yang puan bangkitkan dalam isu tuntutan fasah tu. Ya, betul. Okey, Puan Suhailawati tanya, tuan macam mana nak join grup Telegram? Yang ni anda boleh tengok dekat page saya tu ada bahagian tekan ke atas tu untuk join dalam bentuk Telegram. Ataupun kalau rasa macam susah sangat, pergi dekat Telegram anda sendiri dan kemudian search Fahmi Ramli Official. Aminah ada Telegram? Ada sekarang Telegram memang kita tak buat secara official lagi lah. Okey. Tapi siapa yang nak join Telegram saya boleh masuk Fahmi Ramli Official. Nampak dekat bawah tu jalan. Kalau tak ada nanti insya-Allah nanti kita akan post kat dalam komen nanti. Alright, saya soalan seterusnya daripada Nani Peppery. Nani Peppery. Bagaimana pula bila suami disyaki curang melalui cakap-cakap orang? Okey. Suami tak mengaku tetapi isteri stres sampai kena refer ke psikiatrik. Bolehkah laporan dari doktor digunakan untuk tuntutan fasah? Yang ni soalan ni bagus dan insya-Allah jawapan dia, kalau katalah curang ni biasa kita, kalau kita tak nampak depan-depan tapi kita dengar melalui cakap-cakap orang. Okey. Dalam terma perundangan kita sebut benda tu sebagai hearsay. Hearsay ataupun cakap orang ketiga, cakap orang kedua dan sebagainya. So bila cerita tentang hearsay ni, dia tak cukup kuat. Dia tak cukup kuat. Right? Dia boleh datang sebagai saksi orang yang cakap-cakap tu.
So orang yang cakap ni mungkin boleh jadi saksi. Tapi kalau dia pun dengar daripada orang lain juga, so benda tu yang menjadikan benda tu tak kuat. Okay. Tapi kalau katalah saksi ni datang ataupun orang yang dengar ni, yang kita dengar cakap ni, dia pernah nampak, betul saya pernah nampak suami dia macam tu. So dia mungkin boleh jadi saksi yang kuat. Cuma kita ni dengar orang tu cerita, kita tak pernah tengok depan-depan. Okay. Baik. Tapi kalau kata benda ni kita macam tak yakin lah benda ni kuat dan sebagainya, okey lah tu tindakan kita pergi berjumpa dengan psikiatri. Right? Bila psikiatri ni, bila stres dan sebagainya, the end of rawatan tersebut, kita akan dapat laporan psikiatri. Laporan psikiatri. Kadang-kadang Maina, orang ni dia bukan tak mau pergi buat psikiatri. Dia bimbang satu saja. Dia bimbang macam Mina kata gila, satu lagi bimbang tak dapat anak. Betul. Itu dia cerita dia. Sebab kalau ikutkan, kita kalau setakat kadar emosi je, tak ada lah sampai dapat kata gila tadi tu. Okey, sebab kita tak akan dibekalkan kad gila tu. Yang kata-kata kita ni memang mental dah tak boleh nak berubat dah kan. Sebab yang tu hanya gangguan emosi sahaja. Jadi daripada melarat lagi teruk, kita buat rawatan dengan sekadar segera lah. Ya, betul. So kita memang kena perlu buat psikiatri kalau kata stres. Betul. Mental ni dia hanya boleh dibuktikan dengan laporan doktor. Okay, betul lah tu kalau kan Puan pergi buat Puan Nani kata boleh ke laporan dari doktor digunakan untuk fasa? Jawapan dia boleh, sangat-sangat lah. Dia bukan takat laporan tu saja. Kalau kata nak bagi puas hati, doktor tu mai jadi saksi pun boleh juga. Betul. Okey. Puan Zakiah. Tuan, Kak Kiah nak tanya, pasangan ni nikah kat Siam. Isteri kedua ni gunakan air ketum sebagai perubatan kat suaminya, katanya lah. Kalau pengambilan yang kerap, bukankah dah jadi ketagihan? Pasangan nikah kat Siam. Isteri kedua guna air ketum sebagai perubatan untuk berubat. Air ketum tu boleh berubat, tapi berubat apa? Bukankah dah jadi macam soalan Kak Kiah ni nak tanya, okey apa soalan, bukankah dah jadi ketagihan? Jadilah kot. Kita tak tahu kita ketagih ni kan. Kalau dia dah tambah plate-plate tu munasabah lah kalau ketagih. Kalau berubat tak pastilah. Tak lah, tapi memang kalau orang kata kan tujuan ni untuk perubatan kan. Cuma dia jadi salah sebab bila ada dicampurkan sebagainya. Tapi pada kita sekarang ni, kita dah tak boleh fikir macam tu tau. Sebabnya benda tu dah termasuk di bawah terdadah. Jadi polis boleh berhak untuk tangkap, maksudnya dia dikira sebagai satu jenayah lah. Kita tak boleh nak kata benda tu bagus ke baik ke untuk perubatan dah lah. Okay. So kalau kita berlaku macam tu, dia dah terlibat dengan jenayah. So kita bimbang benda tu boleh menjadi satu bentuk persubahatan kalau kita tak bagi tahu benda tu. Dapat laporan. Kita bimbang itu je lah. Alright. Mainan untuk Aminah ni. Assalamualaikum. Kalau ada bukti CD yang tak senonoh boleh bawa ke mahkamah ke? Boleh ke tak? Okey, dia macam yang kita cakap tadi. Kalau CD, kalau saya di tempat pihak suami, saya boleh mengatakan kalau kita bawa seketul CD saja, kita boleh kata puan yang punya. Sebab tu kata kena ada pengakuan daripada suami. Perkara yang melibatkan CD, SMS, video, semua perkara yang melibatkan telefon lah ataupun media elektronik ni, kena ada pengakuan secara khusus lah daripada pihak suami sendiri. Yang tu lagi munasabah lah. Kalau nak bawa bukti tu ke mahkamah. Kita mungkin boleh bawa kan. Kita mungkin boleh bawa. Kita bagi tahu masa dalam court tu, masa dalam keterangan utama kita cakap suami ni tengok video lucah. So apa bukti dia kita tunjukkan. Ni DVD yang saya dapat. Okey, contoh dia macam mana dapat? Macam mana dapat DVD ni? Saya jumpa dekat dalam tempat pet sekian ni. Contoh jumpa dalam kereta. Okey, dalam kereta suami. Alright. So masa peringkat yang selalunya nak diragui ni adalah masa peringkat soal balas. Masa pihak melawan ni dia akan tanya,
Setuju tak kalau saya cadangkan? Setuju kalau saya cadangkan? DVD tu tak ada pun nama suami puan pemilik dah. Ya, kita boleh kata kan tak ada. Setuju. Dia kalau suami hadir tak apa. Kita bimbang kalau suami tak hadir. Beban bukti tu tinggi. Betul? Kalau suami tak hadir tu lagi pening. Ya. Yang tu yang kita bimbang sebenarnya kalau isu CD dan ataupun gambar-gambar yang pelik-pelik ni lah. Kita bimbang kalau dia tak hadir jadi beban bukti tu akan jadi tinggi. Untuk kita nak buktikan kata yang tu suami punya. Betul. Ya, kalau kata suami hadir pula, tengok pula dia mengaku ataupun tidak kan. Ya, betul. Kalau dia kata tengok bersama macam mana? Lagi haru. Lagi haru. Dia. Jadi kan? Dia tak payah buat alasan dah. Ya. Itu kita bimbang. Tapi kan, kalau kata ada DVD macam tu, kita boleh buat laporan pejabat agama tak? Dia termasuk dalam mana-mana jenayah tak? Saya seingat saya, kalau katalah benda ni dia melibatkan dengan jenayah, dia mesti kita kena tengok ada tak dalam enactment jenayah. Tapi seingat saya, tak ada lagi lah. Kalau kata dalam enactment jenayah tu, memiliki DVD lucah tuan-tuan lah. Jenayah Islam lah maksudnya. Dia lebih mungkin kepada akhlak. Kita boleh sekadar kita minta pandangan daripada pejabat agama lah macam mana kita nak buat dengan isu sebab dia tak ada dalam jenayah sebenarnya. Seingat saya lah, kalau saya silap mohon maaf lah nanti kita akan tengok lah benda tu. Sebab kalau kata ada peruntukan di bawah enactment jenayah Islam, bolehlah kita pergi buat laporan kepada pejabat agama. Betul. Okay. Ataupun kan, saja nak kongsi lah. Ada yang ada kaitan dengan Mahkamah Sivil punya isu. Macam contoh kan, pagi tadi, siapa yang tengok pagi tadi pagi tadi cerita pasal curang tu. Kalau tengok pasal curang, ada PGSM pusat ada buat perkongsian. Dia ada cerita tentang isu curang tu. So, katakanlah ada jenayah ada isu buat lari. Macam couple ataupun suami isteri ni dibawa lari oleh orang lain. Okey. So dia ada termasuk dalam satu undang-undang jenayah kanun kesesaan. Okey. Tapi syarat dia mesti kalau kata benda tu dibawa lari untuk tujuan jenayah. Tujuan apa yang tidak baik lah, membawa lari isteri orang punya. Yang tu ada kaitan dengan dia. Tapi kalau kata untuk dalam jenayah Islam ni, dia tak ada lagi dah setakat ni. Dia sebenarnya kalau isu curang ni, kita kena lihat sama ada betul-betul diganggu, yang pasal isu gangguan orang ketiga ni lah, betul-betul diganggu ataupun dia sendiri yang rela diganggu lah. Sebab saya pernah ikuti sendiri di pejabat agama yang mana berkenaan dengan isu gangguan orang ketiga ni, kalaulah pihak kedua yang mengaku kata pihak ketiga ni masuk atas diri sendiri yang rela, makna kata kes tersebut memang kita tak boleh nak bantu. Tak boleh teruskan. Okay. Di atas alasan bukan dikacau ganggu tetapi lebih kepada rela. Makna kata orang kedua membantu orang ketiga. Ya, betul. Jadi sebab tu kita kata kalau kita nak marah ke orang ketiga, kena marah sekali dengan orang yang kedua ni. Dia tak boleh marah satu pihak saja. Okey. Sebab benda ni memang saya ikut sendirilah sekarang ni di pejabat agama untuk kita tahu. Okey, Puan Amalina. Daripada Khaidatul Akmal. Puan Amalina, saya pernah dulu mohon taklik dan ada beberapa laporan polis dipukul dan ada dapat jahitan tapi kes tutup. Suami bagi tekanan mental sehingga saya dapat rawatan psikiatri. Dan sekarang saya buat permuafasah, suami sekarang ada di pusat atas kesalahan dadah. Laporan polis yang lama dapat kejadikan bukti lagi? Okey, soalan dia, laporan polis yang lama dapat kejadikan bukti lagi? Tapi laporan polis tadi ditutup kan? Macam mana tadi soalan? Ada berapa laporan polis dipukul dan ada dapat jahitan tapi kes tutup. Kes tutup. Okey, kes tutup.
So kita boleh beranggapan kata laporan polis yang berkaitan dengan kes yang lama tu dah tak ada lah. Okey, kalau boleh isu tak jadi lagi benda yang dah lama? Dah lama tutup tu dah tak. lama tu lama yang macam mana? Sebab kita memang masuk mahkamah perkara yang dah berlaku. Perkara yang belum berlaku kita tak boleh nak sebut. Jadi kalau ikutkan, kalau kes tu kita dengan rela hati nak tutup sebab ada ikut negeri lah, ada negeri yang mengguna pakai isu kemaafan. Sebab tu kata sama ada boleh guna atau tak boleh guna, boleh dimasukkan, tetapi kalau ada isu kemaafan tu kita kena guna yang laporan polis selepas pada mungkin ada kejadian lain yang berlaku lah. Betul. Dia macam Mina kata tadilah, dia isu kemaafan sebab kadang-kadang bukan tempoh yang dah terlalu lama baru nak buat laporan polis, ataupun dia mungkin macam Puan Khairiatul Akmal punya cerita juga, iaitu dah tutup kes, maksudnya mungkin dia tarik balik kan, dia tak mau sampai mungkinlah ada kemaafan ataupun mungkin dia tak mau kesian, kadang-kadang kesian kat suami ni, kesian, aduh kesian. Okay, contoh. So kalau ada kadang-kadang kesian ni pun dia mungkin ada isu kemaafan kat situ. Jadi bukan tak boleh kan bawa bukti ni, boleh. Tapi kita bergantung kepada hakim nak terima ataupun tidak lah. Bergantung kepada hakim nak terima. Sebab dia tak dibuktikan bersalah lagi. Sebab kita tutup. Jadi kalau kata pukul ni bila sebab tu kata bahaya kalau kita dah buat laporan, lepas tu kita nak tarik balik. Yang tu risiko dia sebab ada isu kemaafan tu. So kita tak boleh nak kata benda tu dah jadi macam dia memang mungkin betul menyakiti, tapi benda tu tak dibuktikan lagi. Sebab kalau kes rumah tangga ni kena pukul, dia mesti polis tangkap. Bila polis tangkap mesti kena siasatan. Bila lepas polis siasatan, dia kena buka kes. Jadi dia akan, suami ni akan dibawa ke hadapan mahkamah magistrat. Jadi depan magistrat tu, suami akan didakwa. Suami akan didakwa, mengaku salah tak sebab pukul. Kalau kata dia mengaku salah, jadi barulah terbukti dia bersalah. Baru terbukti bersalah. Jadi kalau katalah dah tutup, dah tarik balik kes tersebut, kita nak bawa laporan polis tu, dia mungkin boleh jadi tak cukup kuat lah pada saya. Sebab tak dibukti bersalah. Betul. Alright. Fahmi bin Rahman. Nama macam saya dah ni. Assalamualaikum tuan-puan. Salam, siapa yang boleh gubat atau kemaskan lagi ni undang-undang keluarga Islam? Jawapan dia adun. Orang yang nak buat undang-undang ni, dekat Malaysia ni, dia ada 3 split. Dia mungkin badan. Yang pertamanya kita sebut badan eksekutif. Yang kedua kita sebut legislatif. Yang ketiga kita sebut judiciary. Badan eksekutif ni pentadbiran. Kalau peringkat persekutuan, Perdana Menteri dan kabinetnya. Menteri-menteri. Kalau peringkat negeri, ketua menteri, menteri besar dan juga exco-nya. Ini adalah kita panggil Perdana Menteri, bidang eksekutif. Tapi kalau judiciary ni kehakiman. Di mahkamah lah cerita dia. Sama ada mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah. Tapi kalau untuk buat undang-undang, dia ada 2. Satu parlimen, satu lagi DUN, Dewan Undangan Negeri. That's why lah masa kita nak mengundi tu, kita kena fikir orang ni reti tak pada undang-undang. Sebab kadang-kadang kita ni, bukan nak kata saya selit sikit lah, kadang-kadang kan kita dah fikir orang yang kita nak lantik ni, dia ni dia jenis banyak duit saja. Banyak duit saja ataupun jenis mungkinlah banyak membantu kebajikan, banyak duit bantu kebajikan tu, sebenarnya dia bukan tugas adun, dia bukan tugas ahli parlimen. Kalau dia buat tu kira macam nilai tambah lah. Yang paling penting tu dekat dalam parlimen, dekat DUN tu. Sebab kalau dia tak erti, nanti macam mana dia nak buat undang-undang?
Samalah kalau kata ada setengah orang dakwa lah katakan, awak undang-undang negeri ni macam ni, awak yang ni tak sama macam negeri. Sebab benda tu tak dibahaskan. Tak diperkemaskan dengan betul sebab adun tak dengan betul. Ini memang keluarga Islam di bawah undang-undang negeri. Jadi tugas adun lah. Melainkan wilayah persekutuan. Kalau wilayah persekutuan itu parlimen. Okay, ada lagi ke? Alright, 11.25 dah. Okay, so thank you lah kot. Banyak sangat ni, penat kita pun. Okay, alright. Mina, thank you. So itu saja daripada kami pada malam ni. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah pada Puan Amalina Adam kerana terima kasih juga saya pada malam ni untuk berkongsi pandangan. Okay, berkongsi pandangan tentang isu berkaitan dengan fasakh dan juga apa alasan yang popular selalu dibawa ke Mahkamah Syariah. Thank you, menarik itu sebenarnya pengalaman tentang bayi air kencing tu. Sampai sekarang ni saya rasa macam lawyer lagi. Dah lah panas, berbau pula dengan orang tua kan. Lepas tu tak boleh terima. Saya ingat lagi bau tu haring sangat kalau yang saya tu. Dia kesian gila, dia menggelupuk. Saya ingatkan kawan tu baling asid. Betul. Ingatkan baling asid, rupanya baling air kencing. Ya Allah. Kencing. Kena pula ayat kencing tu buat petai. Ya kawan tu kesian pula. Ish. Tak apalah. Okay. So itu saja daripada kita pada malam ni. Alright. So Amalina, kalau katalah ada orang nak follow page ke kat mana? Apa yang dekat mana kita boleh follow? Okay. Siapa yang tuan-tuan perempuan yang nak follow, boleh follow ke page yang bernama Peguam Syar'i Amalina. Yang tu saja, Peguam Syar'i Amalina. Mesti jumpa saya punya page. Yang tu je lah setakat ni. Alright, so saja nak bagi tahulah kat semua ni, Amalina Adam ni adalah merupakan partner JV kita, Khairul Fahmi Associate, yang mana kita ada collaboration untuk kita case. Jadi kalau kata follow kat mana-mana pun tak kisah. So kalau kata follow Amalina Adam pun sama boleh follow dengan Fahmi Ramli. Kita akan ada banyak, even kat case kat mahkamah pun kadang macam saya tak dapat ni, kita cover. Kita tolong cover sama. Sebab bila kita kat mahkamah ni kan, dia hari Ahad kita Kedah dengan Penang ni selalu bertindih Isnin, Selasa dengan Rabu. Biasanya hari Ahad dekat Kedah saja. Macam hari Khamis Kedah tak jalan. Tapi so mungkin kat situ. Tapi Isnin, Selasa, Rabu selalu tight. Selalu saja nak bertindih. Jadi bila selalu nak tindih ni, kadang-kadang kita lah sesama ni kita akan cover. Right, tapi kalau kata perbicaraan mungkin ni, tapi selalunya cover tu mungkin sebutan je lah Mina kan. Ya, betul. Kenapa saya partner dengan Amalina ni, perempuan, Amina ni adalah seorang peguam yang saya percaya dengan dia. Kebolehan dia dekat mahkamah dia garang sebenarnya. Awak tengok muka macam tu macam lembut sebenarnya, tapi dia cengih tau. Saya biasa tengok dia bicara juga sebenarnya. Lebih kurang macam saya juga. Anak didik, mana macam tu lah. Alright. Okay. So siapa yang nak join, siapa yang nak follow, anda boleh follow, dan siapa yang belum follow saya Fahmi Ramli, anda dipersilakan untuk follow. Dan siapa yang nak lebih dekat, nak lebih macam sentuhan nurani sikit ni, so join lah Telegram saya Fahmi Ramli Official, dan kat situ kita akan lebih kerap untuk engagement, ada buat soalan, buat undian, right? Tapi kalau lah kan di kalangan kita ni ada yang nak bertanyakan soalan, okay, anda macam Kak Amalina mungkin anda boleh tanya dekat page dia. Tapi kalau macam dekat saya, siapa yang nak tanyakan soalan, kita tak akan terima dalam bentuk WhatsApp dan sebagainya, okay. Siapa yang nak tanya soalan, saya raikan siapa-siapa yang nak tanya tu masuk ke dalam grup saya, okay, grup Tanya Tuan Fahmi. Tanya Tuan Fahmi tu khas untuk wanita sahaja, tidak ada lelaki dalam tu. So siapa yang nak tanya, anda boleh tanya soalan kat situ. InsyaAllah kita boleh jawabkan soalan. Okay, alright, itu saja. Terima kasih Amalina, minta ampun, minta maaf kalau ada mengambil masa, terkasar bahasa dan sebagainya. Okay. Alright, ada kata-kata akhir? Kata-kata akhir. Okay, kalau ada masalah berkaitan dengan fasakh ni lah, cadangan saya dapatkan khidmat nasihat dahulu
bukan tak semestinya untuk lantik peguam lah kalau sebut khidmat nasihat ni, sebab setengah orang dia berfikir khidmat nasihat ni untuk lantik peguam. Jadi nasihat saya kalau boleh adalah seorang peguam, sama ada bantuan guaman ke siapa ke kan, untuk filekan fasah nah, jangan bawa sendiri sebab sukar sunatnya. Dan tu je lah untuk tajuk pada hari ni. Okay, alright. Sama lah macam saya juga. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Aminah. Okay, terima kasih juga Tuan Fahmi. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Okey puan-puan, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton pada malam ni. Terhibur kan? Okey, insya-Allah lah kan. Insya-Allah benda ni akan kita kongsikan lagi. Kita akan jemput dengan Waling pula kalau kata anda minat lah. Alright, saya akan cuba untuk bawakan lagi isu-isu yang menarik untuk kita kongsikan. Dan siapa yang, sekali lagi saya cakap, siapa yang ada persoalan, yang ada nak bertanyakan apa-apa alasan ataupun apa-apalah soalan berkaitan dengan mahkamah syariah, undang-undang keluarga sebagainya, ni khas untuk wanita sahaja. Dia dalam grup ni, grup untuk wanita saja, anda boleh join, nama dia grup Tanya Tuan Fahmi. Dekat situ kita akan hanya ada soalan dan kita akan ada perbincangan. So saya akan ada jawapan semua kat situ. Okay. Baik, tapi siapa yang nak lebih dekat dan sebagainya, anda boleh masuk join dekat Telegram saya, Telegram Fahmi Ramli Official, dan insya-Allah tim kita pun akan bantu juga anda kat situ. Saya lebih suka kalau kata orang masuk dekat Telegram. Kalau nak tahu link apa sebagainya, insya-Allah lagi dekat komen di dalam live ni kita akan postkan link Telegram tersebut. Okay, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa esok jam 10 malam. Pada waktu yang sama. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.